quwwata illa billahil aliyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma rabbi yassir wa la tu'assir wa rabbi atmim bil khair. Alhamdulillah, pertamanya marilah sama-sama kita ucap syukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana di atas limpah dan kurnianya, taufik serta hidayah daripadanya, dapat sama-sama pada tengah hari yang berbahagia ini kita di pusat dakwah, kita berada dalam majlis ilmu sempena dengan bulan Ramadan ini. Juga kita ucap syukur tak terhingga kepada Allah Subhanahu wa taala, hari ini telah pun kita berada pada 5 Ramadan. Begitu pantas dan cepat masa berlalu, sehari demi sehari berlalu dengan begitu pantas. Ramadan yang kita dambakan, yang kita doa, kita minta kepada Allah Ta'ala untuk kita berada di dalamnya sejak daripada bulan Rejab yang lalu. Alhamdulillah, bersyukur kita telah pun diberikan kesempatan, dan hari ini dah masuk hari kelima. Kita doakan mudah-mudahan segala peluang yang diberikan ini dapat kita manfaatkan dalam mencari redha Allah dan seterusnya mendapatkan segala kelebihan yang dijanjikan oleh Allah Ta'ala dalam bulan Ramadan. Kita mengucapkan ribuan terima kasih kepada tuan-tuan dan puan-puan yang mengikuti kuliah Zuhur kita atau kuliah sebelum Zuhur kita ini, sama ada di pusat dakwah ini ataupun melalui FB atas talian. Alhamdulillah, kita sama-sama ambil masa sikitlah insya-Allah untuk kita bincang-bincang, kita tazkirah, ingat memperingati, mudah-mudahan yang menjadi bekal dalam kehidupan kita insya-Allah. Tuan-tuan dan puan-puan dalam hati kepada Allah, sebagaimana yang kita maklum bersama, bila sebut tentang Ramadan ini, dia banyak kelebihan. Dia bulan yang penuh dengan keberkatan, bulan yang penuh dengan ganjaran pahala yang Allah Ta'ala sediakan bagi orang yang beramal di dalamnya insya-Allah. Dan pada masa yang sama, bila sebut Ramadan, ada satu lagi ibadat yang boleh kita bincangkan, yang digandingkan dengan puasa Ramadan. Macam yang kita tahu bahawasanya Ramadan ini ada beberapa ibadat yang kita buatlah. Antara yang paling utama iaitu ibadat puasa itu sendiri. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ibadat yang paling utama dalam Ramadan yang kita duk buat inilah iaitu berpuasa. Di samping itu ada banyak ibadat-ibadat yang lain yang berstatus sunat, yang melengkapi Ramadan itu. Antaranya berkaitan dengan solat tarawih, antaranya berkaitan dengan tadarus Al-Quran, antaranya bahkan ibadat sunat dalam bentuk makan pun dia ada. Apa dia? Itu makan, buka puasa itu ibadat. Sok itu ibadat, itu sahur. Nabi sebutlah hadis tasahharu fa inna fis sahuri barakah. Nabi kata bersahurlah kamu kerana dengan bersahur itu berkat, ada keberkatan. Mana makan pun ada pahala dalam bulan Ramadan ini. Maka itu adalah ibadat-ibadat yang sinonim ataupun yang dekat dan rapat dalam bulan Ramadan. Dan pada masa yang sama ada satu lagi ibadat yang mula kita dah buat, sebahagiannya dah mula buat, iaitu dinamakan zakat fitrah. Apa yang kita nak bincangkan hari ini, walaupun kita masih di awal Ramadan, tapi kita boleh bincang-bincang sedikit berkaitan zakat fitrah ini, kerana mungkin ada yang dah ambil kesempatan untuk tunai zakat. Kita lihat di masjid-masjid, di tempat-tempat yang tertentu telah pun amil-amil kita bekerja untuk menerima zakat fitrah daripada semua. Bila sebut tentang zakat fitrah ini, pertamanya kita kena faham bahawasanya salah satu daripada rukun Islam yang 5 yang kita semua tahu, iaitu namanya zakat. Bagaimana hadis yang biasa kita dengar, Nabi sebut bunyal Islamu ala khamsin. Islam itu terbina daripada 5 teras. Dinamakan rukun Islam yang 5. Pertama itu syahadah. Yang kedua itu namanya iqamatus salah, mendirikan solat. Yang ketiga namanya ita'iz zakah, menunaikan zakat.
Yang keempat, saumi Ramadan, puasa bulan Ramadan. Yang kelima, hajjul bait man istata'a ilaihi sabila, menunaikan haji, waktu orang kita panggil naik haji ya, bagi orang yang berkemampuan. Berdasarkan 5 rukun ini, kita tengok bagaimana Allah Ta'ala ataupun Nabi SAW sebut zakat merupakan antara yang utama. Disebut oleh para ulama bahawasanya syahadah itu dinamakan sebagai amalan hati, amalul qalbi. Maknanya syahadah ni sebagai penyaksian dalam diri kita tentang keimanan kita kepada Allah Ta'ala. Mana orang yang tidak bersyahadah tidak diterima imannya di sisi Allah. Dia kerja hati. Kemudian lepas kita beriman kepada Allah, kita kena buatlah bukti kata kita beriman, bukti kata kita beriman, kita kena buatlah ibadat. Kena buat sesuatu. Maka yang paling asas adalah solat 5 waktu. Solat 5 waktu. As-salah imaduddin. Nabi sebut, solat itu tiang agama. Dan dia merupakan hubungan langsung kita dengan Allah Ta'ala. Hubungan langsung seorang hamba dengan Allah Ta'ala. Iaitu sehari 5 kali sujud kepada Allah Ta'ala. Tidak boleh dia tinggal. Sebagai bukti dia seorang hamba, dia kena melaksanakan ibadat solat. Sekurang-kurangnya 5 kali sehari yang wajib. Kalau comel lagi tambah hak sunat. Kemudian dia mari yang ketiga, iaitu tunai zakat. Tunai zakat ni juga merupakan ibadat yang sangat penting dalam agama. Sebagaimana kita sebut tadi, kalau kata solat itu dia menjaga hubungan kita dengan Allah. Adapun zakat adalah Allah minta kepada kita untuk menjaga hubungan kita sama manusia. Kan bila solat, kita ibadat, kita semayang, kita rukuk, kita sujud. Itu adalah hubungan kita dengan Allah. Adapun zakat dimaksudkan sebagai satu pemberian daripada kita. Harta yang kita miliki, kita beri. Kekayaan yang kita ada, kita tunai. Yang mana arahan itu datangnya pada Allah. Allah sendiri yang dia anugerahkan kepada kita kekayaan. Allah sendiri yang anugerahkan pada kita sedikit kesenangan. Dia minta kepada kita untuk tunai zakat. Untuk apa? Tujuannya antaranya menjaga hubungan kita sama-sama manusia. Sebab manusia ni Allah Ta'ala jadikan dia miskin, Allah Ta'ala jadikan dia kaya. Hak kaya Allah jadikan, hak miskin Allah jadikan. Maka yang kaya tu Allah Ta'ala uji dia sikit. Uji dia. Dengan cara macam mana? Kena kongsi sikit harta dia bagi pada orang miskin, yang juga Allah jadikan dia miskin. Sebagai bukti kehambaan kita, kalau betul kita hamba Allah, kalau kita betul berterima kasih kepada Allah, kalau kita betul-betul menghargai anugerah Allah Ta'ala tersebut, kita kena bersedia mengeluarkan sikit daripada harta kita sebagai zakat yang ditunaikan kepada orang miskin yang kita sebut tadi. Dia juga Allah Ta'ala yang jadikan. Maka tuan-tuan dan puan-puan rahmati kita Allah, bila kita sebut tentang zakat ni, dia ada 2 jenis. Ada 2 kategori. Satu dinamakan zakat harta. Zakat harta ni yang berasaskan kekayaan. Maksudnya orang yang ada harta, ada kekayaan, dia akan tunai zakat kepada orang yang berhak, ataupun asnaf yang 8. Dia sebut golongan penerima zakat ni, dia ada 8 golongan yang Allah Ta'ala sebut dalam Quran. Dimulakan dengan yang paling utama, fakir dan miskin lah. Kadang orang sebut bagi pada asnaf ni maknanya asasnya fakir miskin. Kemudian ada lagi 6 yang lain, seperti mu'alaf, seperti golongan yang berhutang, al-gharimin, orang yang berhutang, yang terdesak dengan hutang tersebut, dan ada lagi 8 semua, fisabilillah, ar-riqaq dan sebagainya. Tapi nak cerita bahawasanya bila sebut kategori pertama zakat ni adalah kewajipan yang perlu ditunaikan dalam bentuk zakat harta. Mana asas kepada kewajipan tersebut adalah harta kekayaan yang dimiliki oleh seseorang. Mana orang tu bila ada nilai kekayaan dengan nilai-nilai tersebut, dengan nilai-nilai tertentu, maka orang tu dikira sebagai orang yang wajib tunai zakat. Dan kaya tu pula, tu panjang ceritanya. Kaya tu pula dia diukur dengan apa? Dia bukan diukur dengan apa
apa yang kita rasa. Sebab manusia ni kalau tanya dia kaya ke tak, dia mesti kata tak kaya lah. Kan manusia. Dia ada kereta 4 biji, rumah banglo 3 biji pun tanya dia kaya, saya tak kaya. Kan? Sebab manusia ni biasanya dia takkan rasa kaya, dia takkan merasa cukup. Ataupun kadang-kadang kita sebut kekayaan ni dengan kita rasa lifestyle dalam sesebuah masyarakat baru dikira kaya. Gaya hidup. Kawasan kita ni kita katalah gaya hidup ni paling kurang kereta kena 2 biji baru kira kaya. Kan? Siapa takat kereta sebiji, mutu sebiji tak kaya lagi. Kan? Itu kalau biar pada kita fikir. Maka agama dia tak letak lagu tu. Agama dia letak kayu ukur kekayaan itu dengan apabila seseorang itu memiliki yang dinamakan sebagai nisab. Nisab ini satu nilai yang telah ditentukan oleh agama. Nilai tersebut, kalau dia melepasi nilai tersebut, dia dah dikira sebagai orang kaya. Walaupun dia kata, saya ni kira miskin, kata orang ni, dah, di sisi agama dia kira kaya. Sebab tu nisab ni dia ada banyak kategori lah. Kalau yang duit, dia ada nisab duit. Kalau orang buat tanaman, dia ada nisab tanaman. Dia tu panjang cerita dah. Tapi setiap satu kekayaan, setiap satu harta tu dia ada dia punya border dia ada dia punya garis kayu ukur dia, yang mana siapa yang melebihi daripada nisab tersebut dia dikira orang kaya. Contoh kalau kita dalam duit kupang kita, pendapatan gaji kita, dia punya nisab kurang lebih lah ni RM21,000. Siapa yang memiliki simpanan lebih daripada RM21,000 tu dia kira orang kaya lah. Dia kira orang kaya. Sebab dia berdasarkan kayu ukur kepada nisab asal yang disebut zaman Nabi, iaitu sebanyak 20 misqal emas. Yang 20 misqal emas itu telah di-convert dalam kiraan 85 gram emas. Maka 85 gram itu berapa nilainya? Itulah nilai kekayaan yang dikira sebagai wajib zakat oleh agama. Dan banyak lagi lah. Dia ada zakat tanaman, dia ada zakat ternakan dan sebagainya. Apa yang kita nak bincang di sini? Kategori kedua zakat. Tadi kategori pertama. Itu tajuk dia boleh kita bincang lah kemudian lagi. Tapi yang kita nak bincang hari ini dalam masa yang terbatas ni, iaitu kategori kedua daripada zakat. Tadi kita sebut zakat pertama, zakat harta. Kategori zakat yang kedua namanya zakat fitrah. Ni yang mai Ramadan ni. Mai bulan Ramadan, antara benda yang kita duk buat, antara ibadat yang kita duk laksana, antara tuntutan yang kita kena ambil berat, iaitu yang dinamakan zakatul fitr atau zakat fitrah. Zakat fitrah ni apa dia? Apa beza dia dengan zakat harta? Tadi kita sebut zakat harta pertama. Apa beza zakat fitrah dengan zakat harta? Tadi kita sebut zakat harta, asas dia, kiraan dia berdasarkan harta yang dimiliki, kekayaan yang dimiliki. Orang yang kaya, orang yang ada nilai nisab, maka dia kena zakat. Orang yang tak capai nilai nisab tak kena zakat. Di samping syarat-syarat yang lain lah. Adapun zakat fitrah ni adalah zakat yang dikenakan per orang, per individu, bukan berdasarkan kekayaan seseorang. Maksud dia apa? Maksud dia, zakat fitrah ni adalah zakat atas dasar kepala, per kepala. Dia ada per kepala. Dan sebab tu disebut juga sebagai zakatul abdan. Zakat badan, zakat individu. Maka bila kita tengok dalam zakat fitrah ni, dia punya syarat dia tak macam zakat harta. Syarat dia sangat minimum. Syarat dia minimum. Tak perlu kaya pun nak diwajibkan zakat harta. Nak diwajibkan zakat fitrah. Tadi kalau kita kata zakat duit simpanan tu kena ada 21,000 ke atas baru dia kira kaya. Zakat fitrah kena 21,000, tak perlu. Tak perlu. Banyak mana yang dia perlu ada. Para ulama fiqh bahas berdasarkan pengamalan di zaman Nabi dan juga para sahabat. Conclusion ataupun konklusi kesimpulan mereka buat, sekitar orang yang ada makanan untuk malam raya
dan pagi raya. Ada makanan asasi. Bukanlah mesti kena ada ketupat apa dah. Makanan asasi. Kira makanan yang orang kata adat kata dia boleh makan malam tu. Dengan malam raya dengan pagi raya. Dan ada pakaian untuk malam raya dan pagi raya. Orang tersebut dah dikira sebagai orang wajib zakat fitrah. Mana dia ada makanan, dia ada pakaian untuk malam raya dan pagi raya. Itu ada lebihan sikit. Lebihan itu dikira zakat fitrah. Kalau dia makan tu habislah. Tapi maknanya dia ada makanan malam raya dan ada makanan pagi raya dan ada lebih sikit. Hak lebih sikit tu dikira sebagai orang yang dah pun dikira sebagai kena tunai zakat fitrah. Ini berdasarkan hadis Nabi SAW. Farada Rasulullah SAW zakat al-fitri tuhratan lis-sha'im. Farada Rasulullah SAW zakat al-fitri sa'an min tamar atau sa'an min sya'ir 'ala al-'abdi wal-hurri wal-dhakari wal-untha was-saghir wal-kabir minal muslimin. Nabi SAW telah memfardukan zakat fitrah itu sebanyak satu gantang daripada tamar, satu gantang daripada syair, yang diwajibkan ke atas alal abdi wal hurri, yang diwajibkan ke atas orang merdeka ataupun hamba. Mana orang merdeka kena, hamba pun kena. Cuma bezanya hamba dia tak tunai sendirilah. Tuan dia tolong tunaikan. Maknanya dia tetap kena atas kepala dia, per kepala. Kemudian Nabi kata wa 'ala zakari wal unsa, laki perempuan kena belaka. Orang laki pun kena, orang perempuan pun kena. As-saghir wal kabir, 'ala as-saghiri wal kabir, kena atas kanak-kanak, kena atas orang dewasa. Ya, walaupun yang akan tunai itu mungkin pak dia, tapi per kepala tu kena. Walaupun dia kanak-kanak. Macam tadi kalau kita perempuan, kalau dia tu isteri, kalau dia tu anak perempuan, dia tetap kena zakat. Cuma mungkin dia tak kena, dia tak bayar sendiri. Suami dia lah kalau kata isteri, dia sebagai isteri. Kalau dia anak, pak dia lah bayar. Pendek kata, semua orang akan dikenakan zakat fitrah. Hampir ke semua lah bahasa kita, hampir ke semua. Kalau kata nak kata semua sangat tak boleh tak? Sebab tadi syarat dia apa dia? Siapa yang ada makanan untuk malam raya dan pagi raya, pakaian asasi malam raya pagi raya, ada lebihan tu, orang tu dah dikira wajib zakat fitrah. Mana kalau orang tu tak ada langsung, sampai malam raya pun tak ada makanan apa, pagi raya pun tak ada apa, orang tu tak wajib lah. Tapi bila kita sebut itu syarat dia, maknanya dia minimal lah. Sikit sangatlah syarat dia. Sikit sangatlah syaratnya. Maka inilah yang dikatakan zakat fitrah. Maknanya zakat fitrah ni diwajibkan kepada hampir ke semua orang. Hampir semua orang kan kena. Sampai kira kata siapa yang miskin pun kena lah. Dia berbeza dengan zakat harta. Zakat harta hanya orang kaya. Zakat harta hanya orang kaya bayar pada orang miskin. Ataupun orang kaya kena, yang akan diserahkan kepada orang miskin. Tapi zakat fitrah tak. Zakat fitrah hampir ke semua kena, termasuk orang yang miskin. Apa hikmah dia? Pasal apa? Pasal apa zakat fitrah ni semua orang kena? Apakah hikmah di sebalik kewajipan semua orang akan dikenakan zakat fitrah? Antara yang disebut oleh para ulama, dia adalah salah satu daripada proses untuk mendidik umat Islam. Mendidik umat Islam. Maknanya bila kita sebut kita orang beriman, macam kita balik baca tadi bab rukun Islam tadi. Bila kita kata kita orang Islam, kita beriman dengan Allah Ta'ala, kita ada satu tanggungjawab kita. Satu tanggungjawab kita dengan Allah, itu melalui ibadat solat, dan satu tanggungjawab kita sesama manusia ni. Bahkan tanggungjawab kita sesama orang Islam. Kita baca dalam Quran dan surah Al-Hujurat, Allah sebut,
Innamal mu'minuna ikhwatun. Hanya saja orang beriman ni kita bersaudara. Kita adik-beradik. Bila kita sebut kita bersaudara, apa bukti dia? Kita kena buat baiklah. Dan apa bukti yang paling penting lah untuk seorang Islam terhadap Islam yang lain? Dia kena bantu orang tu. Kena tolong. Kena tolong orang Islam yang lain. Maka dengan sebab dia kena tolong orang Islam yang lain, disyariatkan zakat. Okeylah, katalah. Dia kata aku nak bantu, aku tak ada. Paling tidak setahun sekali dia ada rasa tanggungjawab dia terhadap orang Islam yang lain. Setahun sekali. Dia susah, dia kena ingat akan ada orang yang lebih susah pada dia. Dia teruk keadaan dia, ada orang mungkin lebih teruk keadaan daripada dia. Maka inilah disebut sebagai hikmah pertama adalah untuk mendidik jiwa orang Islam untuk rasa tanggungjawab kepada orang Islam yang lain. Sebab tu dalam Islam ni dia konsep dia mesti ada rasa tanggungjawab sesama mukmin. Mesti kena ada rasa persaudaraan itu. Dia bukan sekadar slogan. Dia kena ada rasa. Dia nak rasa tu dia kena buktikan. Tak boleh kata aku rasa saudara orang Islam dalam hati je. Okeylah mati tu, tapi apa tindakan yang kamu kena buat? Maka tindakan dia antara yang disusun oleh agama hak basic. Kena kongsilah sikit harta. Nak kongsi tu pula, aku tak kaya, dia kata. Aku bukan tokai besar, orang tokai besar tak apalah duit banyak. Okeylah. Setahun sekali zakat fitrah. Banyak mana? Dalam hadis yang kita baca tadi, Nabi kata sa'an min tamar. Satu gantang daripada tamar, satu gantang daripada gandum, satu gantang daripada beras. Kata lah ni kita RM7. RM7 setahun sekali. Kalau seorang tu dia beda, RM7 bahagi 365 hari. Kan? Maknanya apa? Maknanya nak abang kata, setahun sekali kita orang Islam dilatih untuk aku susah pun aku kena bayar juga zakat, untuk bahasa orang panggil lah solidarity, kebersamaan kita bersama orang Islam yang lain. Bukti kata kita ni bersama dengan orang Islam yang lain, bukti kata kita sayang saudara kita yang Islam, bukti kata kita betul-betul beriman dan kita yakin innamal mu'minuna ikhwah, hanya saja orang beriman itu bersaudara, paling kurang setahun sekali dia tunai juga zakat fitrah. Ini antara hikmah yang terbesar, supaya zakat fitrah ni paling tidak setahun sekali setiap orang beriman, tak kira apa status dia, kecil besar, lelaki perempuan, merdeka hamba, dia akan ada tanggungjawab untuk tunai zakat kepada orang lain. Okey. Kemudian bila sebut tentang zakat fitrah ni, bila diwajibkan? Bila kita wajib? Dia yang wajib tu, yang betul-betul jadi wajib, bila masuknya maghrib 1 Syawal. Itu hak wajib. Tapi boleh bayar start bila? 1 Ramadan. Boleh start bayar 1 Ramadan. Sampai bila? Sampai bila dia boleh bayar? Sampai sebelum tu imam naik semayang raya. Tunai zakat waktu bila pun tak apa. Pilihlah waktu bila. Daripada tempoh tu, tunai zakat. Jangan lajak lepas tu. Siapa yang tak tunai zakat juga lepas tu, lepas semayang, boleh tak dia bayar? Dia kira, dalam mazhab Syafi'i, dia kira sebagai qadha. Kena wajib juga, wajib. Bukan terangkat pun. Tapi dia tak dapat pahala tunai. Tak dapat pahala ada. Ada ni macam kita semayang dalam waktu lah. Semayang dalam waktu, kita semayang lohok dalam waktu, dia kira tunai. Semayang habis waktu namanya qadha. Qadha tu kena apa? Ada orang kita bila sebut qadha ni, oh qadha tak apalah no. Tak. Qadha ni maksudnya kena ada minta ampun kepada Allah, istighfar, taubat. Maknanya kita telah melambat-lambatkan benda yang patutnya kita segerakan. Nabi sebut faman addaha qabla salah
fahiya az-zakah. Wa man addaha ba'da salah fahiya man addaha qabla salah fa innaha zakatun maqbulah. Wa man addaha ba'da salah fahiya sadaqatun minas sadaqat atau kama qala. Nabi kata siapa yang menunaikan zakat fitrah sebelum daripada sembahyang raya, dia kira zakat fitrah dah. Dapat pahala penuh zakat fitrah. Siapa yang tunai lepas daripada waktu sembahyang, dia kira boleh lah tapi kurang pahala. Kalau mazhab Syafi'i dia kata okey, masih boleh diterima selepas sembahyang selagi tak tenggelam matahari. Dia ringan sikit mazhab Syafi'i. Tapi pahala kurang sikit banding orang yang sebelum. Tapi lepas tadi saya sebut tentang qada tu kan. Qada tu bagi mazhab Syafi'i lepas terbenam matahari. Lepas terbenam hari pertama ni kira lepas sembahyang tu dia kira waktu yang masa kecederaan. Masa kecederaan. Boleh lagi terima. Tapi dia orang kata apa, kena segera waktu makruh. Waktu tu waktu karah, waktu yang memang dia tak ada pilihan dah, dia mesti kena tunai. Tak tunai juga tenggelam saja matahari pada satu hari pada masuk raya kedua tu lah, mana habis raya pertama dia kira sebagai kena qada lah. Tetap kena bayar tapi qada waktu tu. Qada tu macam kita sebut tadi lah, dia tak cukup sekadar bayar, dia kena istighfar, dia kena taubat. Sebab dia melambat-lambatkan daripada waktunya. Okey, itu dari segi waktu nak bayar. Bayar banyak mana? Bayar banyak mana macam yang telah diputuskan. Mungkin tuan-tuan dan perempuan biasa nampak lah, kita dah keluar iklan, jawatan zakat dah keluar iklan. Tahun ni kita mengekalkan 3 kadar yang asal. 3 kadar. Yang wajib ataupun yang kadar paling minima yang wajib iaitu RM7. RM7. Berdasarkan konklusi satu gantang daripada beras adalah sekitar RM7. Beras super special tempatan 5%. Itu yang asas dalam mazhab Syafi'i, itulah yang paling asas. Zakat ni berdasarkan makanan asasi kebiasaan masyarakat setempat. Dan sekitar di Kedah ni dengan nilai RM7 tu lah. Tetapi macam juga kita maklum yang telah pun kita laksanakan beberapa tahun iaitu kita ada 2 lagi kadar tambahan. 2 lagi kadar tambahan iaitu RM14 dan RM21. RM14 dan RM21. RM14 ni bagi siapa? Digalakkan bagi orang-orang yang makan beras yang lebih elok. Contoh, dia makan beras import. Dia makan beras yang lebih sedap. Dia tak makan beras biasa ni, kata rangkung lepas tu. Dia mau makan beras import. Yalah, dia duit banyak, dia makan lah. Tak salah. Maka orang tersebut digalakkan, saya ulang balik, digalakkan sangat-sangat untuk tunai zakat yang RM14. Adapun orang yang lebih hebat pada tu, dia beras import ni pun dia tak makan beras import biasa. Dia makan beras basmati dan setaraf. Basmati hak panjang tu, hak setaraf dia makan. Hak ni digalakkan sangat-sangat untuk dia tunai zakat fitrah 4 dengan kadar RM21. 21. Mana asasnya? Daripada mana asas? Kalau kita buka dalam kitab Rawdatul Talibin, Imam An-Nawawi rahmatullahi alaih menyebutkan pandangan dalam mazhab Syafi'i yang diterima sebagai fatwa dalam mazhab, iaitu berdasarkan makanan asasi setempat. Itu pandangan pertama. Dalam mazhab Syafi'i juga ada pandangan yang lain. Imam dalam mazhab Syafi'i juga ada pandangan yang lain. Manawi sebut, ada yang berpandangan zakat fitrah berdasarkan makanan asasi diri sendiri. Diri sendiri. Maknanya dia makan apa berdasarkan nilai ataupun berdasarkan makanan dia tu. Pandangan kedua. Dan pandangan ketiga, dia kata boleh pilih antara makanan asasi setempat, average, purata, ataupun berdasarkan makanan asasi diri sendiri.
Maka kita di Lembaga Zakat Negeri Kedah dan kawan-kawan kita di beberapa negeri yang lain telah pun mengambil langkah ini dengan menetapkan yang wajib tu yang ikut mazhab Syafi'i tadi. Yang asas RM7. Itu wajib. Mana sesiapa yang tunai RM7 sah dah zakat fitrah dia tahun tu. Akan tetapi digalakkan untuk kita ambil pandangan yang kedua. Digalakkan. Kita guna pendekatan digalakkan. Sangat-sangat. Sebab apa? Sebab kalau kita baca dalam hadis Nabi SAW, banyak yang Nabi bahaskan berkenaan dengan zakat fitrah, benda yang menjadi makanan asasi bagi zaman itu adalah merujuk kepada makanan yang memang popular pada zaman itu. Dan bahkan ada perbahasan siapa yang makan jenis yang apa orang kata apa ni? Qamah lain, syair lain. Bahkan zaman Sayyidina Muawiyah bin Abi Sufyan, dia ada beza sikit antara nilai di Syria dengan di Madinah dan sebagainya. Jenis-jenis itu ada pelbagai. Bahkan digalakkan, kalau kita baca dalam kitab-kitab, digalakkan orang yang biasanya makan tamar yang lebih elok, tunaikan yang lebih elok dan sebagainya. Maka kita gunakan pendekatan digalakkan, tak diwajibkan, tapi digalakkan. Dengan mengambil kira, bila kita punya kehidupan kita agak selesa, kita makan makanan yang lebih sedap, maka tunaikanlah zakat dengan lebih baik sebagai tanda syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada salah seorang ulama mazhab Syafi'i yang semasa yang masih hidup lagi tapi tua adalah namanya Dr. Mustafa Al-Bugha. Salah seorang penulis satu kitab yang biasa mungkin dibaca di masjid-masjid, iaitu Fiqhul Manhaji dalam fiqh Syafi'i. Dia mengatakan kalau pandangan dia pribadilah, bukan takat kalau di Malaysia dia pernah sebut waktu dia datang Malaysia. Dia kata dia main Malaysia ni, dia kata orang duk jamu dia nasi, dia kata apa bayar zakat fitrah pakai nilai beras kan, nilai beras. Dia kata takat aku lintas ke Malaysia ni, dia kata depa tak ada jamu aku makan beras dengan, maksudnya tak ada orang jamu aku makan nasi kosong saja. Orang mesti jamu nasi, mesti ada lauk. Dia kata takkanlah hampa bayar zakat fitrah nak bagi kat orang miskin, bagi nilai dengan nilai beras saja, tak patut, dia kata. Patutnya bagi dengan nilai lauk-lauk sekali. Kan? Itu baru kita ada rasa simpati. Sebab zakat ni bukan dia sekadar ibadat. Dia kena datang daripada rasa. Aku nak membantu orang yang susah. Aku nak mengeluarkan sedikit daripada hasil yang Allah Ta'ala beri pada aku untuk tanda kesyukuran kita kepada Allah Ta'ala. Berkongsi rezeki dengan orang yang memerlukan. Maka kita sebut tadi amat wajarlah untuk siapa yang inilah. Dia sebenarnya ada orang bahas pula, kalau saya duit banyak, minum Starbucks, tapi makan beras biasa. Kan ada orang gitu. Dia makan, dia tak payah, dia tak perlu makan basmati, tak payah. Dia makan beras biasa, tak apa. Tapi dia punya gaya hidup dah. Minum Starbucks, lagi apa lagi, makan apa? Dia ada dessert dia punya apa? Pastry dia kan. Dia style dia lagu tu. Tapi makan dah, dia tak makan beras mahal-mahal, dia makan beras murah. Saya nak bayar mana? Kita tetap mengatakan sebenarnya konsep beras itu adalah kayu ukur. Tapi kalau kita bincang dari segi maqasid di sebalik benda itu, matlamat di sebalik benda itu, dia adalah untuk melihat gaya hidup kita masing-masing. Maknanya apa? Kalau kita semakin, gaya hidup kita semakin tinggi, wajarlah kita tunai zakat itu lebih. Gitu. Gaya hidup kita lebih tinggi, wajarlah kita tunai zakat itu dengan sesuai dengan gaya hidup kita. Sebagai apa? Balik pada konsep tadi. Sebagai tanda syukur kita kepada Allah Ta'ala, sebagai rasa simpati dan empati kepada orang-orang yang memerlukan, itu fakir miskin. Dengan sebab itu, kita dari segi fatwa, kita mengekalkan yang mazhab Syafi'i sebagai teras RM7. Ataupun sebagai makanan asasi setempat. Nilai beras, satu gantang, sekitar RM7, ditetapkan RM7. Dalam masa yang sama, sangat-sangat digalakkan kepada orang yang dia masing-masing tahulah ni. Dia tak ada ketetapan gaji berapa, dia tak ada. Ni masing-masing balik tepuk dada taja iman. Dia tahu dia punya gaya hidup macam mana. Yang kita sebut tadi, mungkin dia makan beras biasa tapi lauk dia banyak. Lauk dia tak makanlah 2 jenis mata, dia kena makan paling kurang 4-5 mata dia kena makan. Maknanya dia itu biasa dengan gaya hidup yang agak mewah. Maka sangat-sangat digalakkan untuk dia tunai zakat.
nilai kadar yang kedua RM14 dan nilai yang ketiga RM21 bagi yang lebih kaya daripada itu. Itu maksud dia. Okey. Dan dalam masa yang sama, pihak lembaga zakat negeri Kedah telah pun keluar lagi satu kadar yang keempat tahun ini. Ini setelah kita buat kajian, kita mendapati ada sebahagian orang-orang yang masih belum recovery ataupun belum pulih daripada kesusahan ekoran daripada COVID-19 hari itu. Kan waktu COVID-19 kalau tuan-tuan perasan lah, kita ada perkenal satu kadar bagi orang yang memang susah. Tapi dia nak balik konsep tadi kan, zakat fitrah ni acik boleh. Yalah, orang yang ada makanan, dia tak ada sampai tak ada makan, dia ada makan. Tapi dia nak bayar RM7 tu dia rasa berat. Kita yang RM7 ni tak pergi bazar Ramadan, tak dalam beli apa. Kita lain, tapi ada orang dalam kajian kita dapati ada orang yang macam tu. Dulu waktu COVID kita perkenalkan RM5. Ingat waktu COVID tu. Pasang-pasang, tapi tak banyaklah kita cetak, kita bagi kesedaran siapa yang betul-betul memerlukan okey RM5. Tahun ni dah pun keluar baru ni, kita tak bagi RM5 tapi kita up sikit. Ini bagi golongan yang sebut tadi lah. Jangan kita, hak wajib RM7 noh. Jangan ada pakai kadar keempat. Hak wajib kita biasa RM7. Tapi ada satu kadar yang bagi orang yang memang masih belum recovery lah, terutamanya sebab kesan COVID ataupun apa-apalah dia ada musibah-musibah yang berlaku dalam hidup dia, yang belum cover balik, belum dapat pulih balik, masih struggle. Ada satu lagi kadar iaitu RM6.5. RM6.5. Dulu waktu COVID RM5, kita naik up sikit sebab kita menilai kata bahawasanya waktu COVID tu mungkin berhenti terus ekonomi dah mula pulih, tapi dia mungkin tak cover penuh. Sebahagian dah mula cover, tapi masih lagi mengambil kira kesusahan dia. Itu tanggungjawab ulil amri. Ulil amri ni pihak pemerintah lah, pihak yang bertanggungjawab atas urusan zakat ini, lembaga zakat negeri Kedah telah berbincang dengan Datuk Mufti dan telah dapat keputusan RM6.5 sebagai nilai kepada orang yang memang belum recovery, yang perlukan kurang daripada RM7, ada RM6.5. Tapi orang biasa, balik pada cukup tadi, orang kebanyakan dia RM7 sebagai asas yang paling utama. Kemudian kalau dia hidupnya lebih selesa, belanjanya lebih selesa, kita galakkan untuk pergi stage yang kedua lah, tinggi sikit, RM14. Dan kalau dia lebih kaya daripada tu, digalakkan sangat-sangat untuk bayar RM21. Itu dia punya kadar-kadar zakat yang mana dengan tuan-puan bayar zakat tersebut, mudah-mudahan dia akan diterima di sisi Allah Subhanahu Wa Taala sebagai ibadat kita. Sebagai dalam hadis Nabi sebut, antara tujuan matlamat zakat ni adalah tu'matan lil masakin ataupun tuhratan lis-sha'im min al-lagwi war rafas. Itu antara matlamat zakat fitrah lah. Dia sebagai pembersihan, penyucian daripada kelalaian kita, kekurangan-kekurangan dalam puasa kita. Kita puasa ni mungkin ada kurang, ada yang tak lengkap, ada yang biasalah kita puasa ni kita akui banyak kelemahan dia. Maka zakat fitrah tu mudah-mudahan Allah Ta'ala terima, dan dia terima tu tertampunglah kekurangan-kekurangan yang kita laksanakan dalam ibadat puasa kita. Tuan-puan dan rahmati Allah, yang terakhirlah sebelum kita berhenti, yang terakhir, nak tunai zakat kepada siapa? Tunailah kepada amil-amil yang dilantik, sama ada di qaryah masing-masing ataupun di mana-mana yang kita jumpa, orang kata panggil, kita punya amil-amil buka kaunter di mana-mana, boleh tunai. Ataupun boleh tunai secara online. Kita ada perkhidmatan online lah ni, mudah je. Nanti buka dekat Jom Zakat tu, tekan dekat zakat fitrah, dekat situ pun kita boleh tunai zakat fitrah melalui online. Dan tuan-puan kena ingat, dalam hadis ada sebut aghnuhum 'anil mas'alah. Antara tujuan zakat fitrah ni adalah untuk memberikan keselesaan, kesenangan kepada orang-orang miskin daripada meminta-minta pada hari raya. Dah tu bila tunai zakat kepada lembaga zakat ni, bila nak sampai pada mereka? Bila nak boleh sampai pada mereka? Saya bayar sendiri boleh tak? Kadang ada orang dia tanya lagu tu. Dia kata, kalau saya bayar sendiri, Nabi kata bagi dia jangan minta-minta pada hari raya. Saya pun kalau bayar kat Tok Amil nanti lambat baru nak serah pada pejabat zakat. Itu pejabat zakat pula nak agih bila pula, lambat pula. Kami nak bagi sendirilah. Pasal hadis kata lagu tu. Sebenarnya tuan-puan, dasar kita di lembaga zakat ni Kedah, dan kita ada fatwa berkenaan isu ini. Setiap kali Ramadan, agihan zakat khas untuk fitrah, kita guna kaedah advance. Advance ni maksud dia apa?
Kita mendahulukan dulu. Collection belum dapat lagi ni. Duit duk kat Amil lagi. Tok Amil duk kutip tu duk ada kat mereka. Tapi kita dahulukan pemberian khas raya untuk fakir miskin dalam bulan Ramadan. Dengan kita menggunakan duit yang ada lah. Kita pakai duit ada. Nanti lepas dapat collection, kita buat pelarasan balik lah. Kita guna banyak mana. Dan kita buat unjuran. Katalah macam tahun lepas. Kita punya kutipan zakat fitrah 13 juta. Tapi kita belanjalah Ramadan tahun lepas lebih daripada 13 juta. 20 juta something. Itu yang kita buat tahun lepas. Tahun ni kita unjurkan sekitar itu. Dan kita punya agihan pun kita akan lebih daripada 13-14 juta. Dan mungkin akan 20 juta ke atas. Untuk Ramadan punya special case. Kita akan beri agihan special kepada golongan yang memerlukan, terutamanya fakir miskin, untuk mereka mendapat keselesaan dalam bulan Ramadan dan seterusnya mencapai maksud mereka dapat sedikit kebahagiaan, keseronokan, kegembiraan. Tidak perlu minta-minta pada hari raya nanti, insyaAllah. Kita ada sekurang-kurangnya 13,000 penerima bantuan bulanan. Setiap bulan kita ada 13,000 golongan paling miskin di negeri Kedah yang dapat bantuan bulanan di antara RM200 sehingga RM1,000 sebulan, ikut dia punya kapasiti keluarga. Mungkin makin besar keluarga dia, makin banyaklah keperluan dia. Kumpulan ini adalah kumpulan yang paling miskin dalam negeri Kedah, sekitar 13,000. Mereka ini adalah kumpulan sasar paling utama yang akan dapat duit-duit raya ni. Kita namakan duit raya sebenarnya zakat fitrah. Zakat fitrah kita dahulukan pada 13,000 ini. Di samping ada lagi lah kumpulan-kumpulan lain yang juga yang miskin, dia tak sampai dapat bantuan bulanan tapi masih miskin. Sebab bantuan bulanan ni bagi yang memang miskin, yang dia tak mampu, dia terpaksa top up dengan bantuan bulanan. Yang dapat sekaligus, yang ada masalah sikit-sikit, ada yang kadang guru agama kampung yang ialah dia ada lah tapi dia masih miskin, dia tak dapat bulanan. Orang macam ni juga akan disantuni dalam bulan Ramadan ini. Kita akan gunakan semaksimal mungkin. Lebih daripada apa yang kita unjurkan. Biasa kalau kata tahun lepas, tahun lepas kita unjur lebih kurang 12 juta, kita dapat 13, tapi kita belanja sampai 20 juta ke atas. Untuk Ramadan punya perbelanjaan, dan itu memang dasar kita, dan kita ada fatwa membenarkan kita buat kaedah agihan secara advance, mendahulukan duit yang mana ada, nanti bila dapat balik collection, kita akan cover untuk kita bayar ke tempat lain pula lah. Sebab asnaf kita sentiasa berjalan setiap bulan. Kita ada ramai asnaf di negeri Kedah, dan tuan-puan tunaikanlah zakat melalui amil-amil yang dilantik, ataupun melalui online boleh. Yang penting bayarlah kepada lembaga zakat negeri Kedah yang merupakan institusi rasmi yang telah dilantik oleh Tuan Sultan negeri Kedah, untuk kita sama-sama memastikan agihan zakat yang tuan-puan tunaikan dapat sampai kepada golongan yang betul-betul memerlukan. Itulah sedikit tazkirah kita pada hari ini berkaitan dengan zakat fitrah. Kita sebut tadi bahawa zakat fitrah ni adalah gandingan dengan puasa Ramadan. Bila berada dalam bulan Ramadan, kita tak dapat tidak, kita sedikit sebanyak kita mesti mengulang kaji dan memahami berkaitan dengan zakat fitrah. Mudah-mudahan kita laksanakan ibadat puasa dengan sempurna, kita memenuhi Ramadan dengan ibadat-ibadat sunat juga dengan sempurna, dan seterusnya insya-Allah kita tunaikan zakat dengan cara yang betul, dengan cara yang terbaik. Insya-Allah zakat tersebut juga akan diterima oleh Allah Taala dan memberikan kebahagiaan kepada kita dunia dan akhirat, insya-Allah. Terima kasih kepada semua. Aku qauli hadza, astaghfirullahal azim wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi